to 5 to n equals to 3. So dia nak energy change. So formula apa yang kita gunakan ni? Apa formula yang kita nak gunakan ni untuk calculate energy change? Kan ada 5 formula tadi kan? Energy change tu ialah delta. So energy ialah E. So apa formulanya? Formula yang The second formula. The second formula. Second formula. RH dalam bracket 1 over n 1 over square n tolak 1 over n square. Yeah. Apa depannya? Delta E. Ya, delta Ya, E. delta E. Okay, delta E equal to RH RH bracket 1 over n square. N1 square minus 1 n 1 2 n square. n square. Okay, betul. Which is Okay. total untuk initial dan final. Ya, betul. So N1 tu ialah untuk initial level, initial orbit. So sekarang ni initialnya di mana? Dia bermula dari mana? 5. Dia falling down kan jadi yang besar pergi kecil. Macam tu kan, madam? Ya kan? Betul. So N1-nya berapa? Yes. 5. Betul. So N2-nya 3. 3. Okay, so substitute je dalam Ya. formula ni. So RH ni yang mana satu? Yang joule. Ya, yang joule. So RH yang 2.18 eksponen negatif 18. So substitute je semua. So sepatutnya kamu akan dapat energi ni positif ke negatif ni? Negatif. Betul, Negatif. Negatif. Sebab apa negatif? Kenapa Dia negatif? false. Sebab Fall dia down. drop. Betul, sebab dia fall daripada atas pergi bawah. Jadi dia release energy. So dia sekarang ni dia nak energy change. So kalau soalannya ialah energy change, so kita tulis berapa perubahan tu tanpa letak negative value. Sebenarnya dia negatif. Sebenarnya dia negatif, tapi kita tak letak negatif sebab dia nak energy change. Kalau dia kata calculate the energy. Okay, kalau calculate the energy, kita akan letak negatif 1.55. Faham kan? Okay. Faham, madam. Ya, sebab ini dia nak energy change. Berapa perubahannya? Perubahannya sebanyak 1.55 negatif 19. Macam tu. Okay. Yang keempat, calculate the frequency and wavelength for the radiation emit in question 3. So kita tahu dia punya energy ialah 1.55. So dia nak frekuensi. 1.55. So apa formula dia? Frekuensi. Kamu ada energy, kamu nak calculate frekuensi. Delta E is equal to HV. Ya. Am I? Betul. This one. Yang ini frekuensi kan? Okay. V ni H ni ialah Planck constant. Berapa Planck constant? Tadi ada 6.63 eksponen negatif 34. Ini constant. Kemudian delta E yang daripada question 3. Inilah 1.55 eksponen negatif 19. Okay, calculate lah V. V ni actually frekuensi lah. Okay, then calculate wavelength. So kamu ada V, boleh calculate wavelength. Ada lagi satu formula. Apa formula tu? Lambda is equal to C over V. V equal to C over lambda. C over lambda. So guna formula yang ini. So kamu ada ini, kamu ada ni speed of light kan? Okay. Speed of light 3 eksponen 8. So kamu boleh calculate untuk wavelength. So nanti wavelength ni kamu akan dapat dalam meter. Sebab yang ini speed of light ni ialah ms negative 1. So convert meter yang kamu dapat ni, okay, convert kepada nanometer. Okay, sebab soalan ni dia nak wavelength dalam nanometer. Madam, Ya. itu apa tadi? Mana?
HV kan, V itu untuk apa? Itu frekuensi. Frekuensi. Jadi formula frekuensi si over lambda lah tu. Ya, betul. Okay. Thank you, madam. Iya. Okey, ada soalan lagi? Madam, Ya. boleh Madam ulang balik kan cara jawab soalan nombor 3 dan 2? Nombor 2 sama macam nombor 1. Ah, Guna formula yang atas kali ni. Yang ini. Yang paling atas ni. Ini guna formula ni untuk soalan nombor 1 dan nombor 2. Energi pada certain orbit. Okey, kalau nombor 3 dengan nombor 4, yang ni dia bergantung kan. So, jawab soalan nombor 3 dulu. Dia nak calculate energy change. Energy change tu ialah delta E. So, sekarang ni ialah elektron tu jatuh dari 5 pergi kepada 3. Okay, 5 kepada 3. So, bila 5 kepada 3, maksudnya awal tu asalnya initial dia ialah 5. So, N1-nya 5. Bila jatuh kepada 3, so N2-nya 3. Okay, N2 tu ialah final. Ini final. So, N1 ni ialah initial. So, gantikan saja dalam formula ni. So, N1 ni 5, N2 ni ialah 3. RH guna Rydberg constant yang Joule, 2.18. Okay. Okay, untuk soalan 4. Madam, yang RH tu apa? RH ni Rydberg constant. Constant tu dia bagi tu. Ada tadi yang kita go through sudah tadi. Yang ada 2 nilai tu tapi ini. Ni Rydberg constant. Rydberg constant ada 2. Satu yang ini. Yang Joule. So kalau unitnya Joule, maksudnya kita nak calculate energy. Unit untuk energy Joule kan? Okay, ada satu lagi. Tak ada pula. Oh, ini. Ini. RH ni ada 2. Satu yang ini. So disebabkan ini unitnya Joule, jadi kita guna untuk calculate energy. Guna formula yang ini. Itu kan energy. So kita guna formula RH yang ini. Tapi bila untuk calculate wavelength, lambda ni ialah wavelength kan panjang. Jadi kita guna RH yang unitnya per meter. Ini constant. Constant ni pemalas. Maksudnya yang ni tak perlu kamu hafal lah. Sebab dalam exam memang dia bagi ni value ni. Okay. Boleh proceed? Ada apa-apa mau tanya lagi? Boleh, madam. Okay. Test. Oh, siapa test tu? Okay, sudah. Masuk. Okay, soalan yang lain mungkin juga dia boleh tanya ni. Calculate the wavelength for the first line and the onset of the continuum limit for the... Lyman series. Oh, ini belum belajar lagi. Sorry. So, ini dah habis dah tadi kita calculate. So, kita kena pergi... Madam, boleh soalan nombor 4 tu? Ya. Boleh ulang, saya terlepas tadi. Nanti kamu tengok recorded ni boleh? Saya terlepas. Tengok yang dia record boleh? Okay, madam. Ya. Di YouTube kah? Ya, di YouTube. Nanti lepas ni, nanti ada yang dia sudah record, nanti saya upload di sana ya. Nanti kita tak boleh proceed ni kalau asyik ulang-ulang ni. Tengok di sana ya. Okay, so kita teruskan yang... Okay, lepas kita belajar yang 4 postulate of Bohr. Okay, ini 4 postulate of Bohr. Kemudian kita belajar calculation yang 5 formula tu. Okay, kemudian kita tengok jenis-jenis spektrum. So, kita ada continuous spectrum. Okay, continuous spectrum ni contoh yang paling biasa ialah rainbow. Okay, apa tu continuous spectrum? Okay, dia terhasil daripada white light. Okay, cahaya putih. So, setiap tu dia ada different color. So, different color yang dia biaskan ke namanya. Okay, daripada prism tu.
Okay, kita akan dapat color ni. So setiap color ni ada different wavelength. So untuk continuous spectrum, kenapa kita panggil dia continuous? Disebabkan setiap satu color ni dia tak ada tempat yang betul-betul dia separate. Contohnya ini merah. Actually antara merah dengan warna apa ni kuning ke? Orange ke? Jadi dia ada yang overlap kan? Okay, so dia tak ada yang distant boundary dia. Yang boundary apa? Yang dia separate betul-betul di mana dia berhenti. Jadi tempat apa ni setiap ni dia ada wavelength ni yang kita panggil sebagai all wavelength. Dia mempunyai kesemua wavelength tu. So dia ni terhasil daripada inilah white light. Okey, jenis yang kedua. Okey, ni di mana dia yang ni disebabkan dia white light kan, ini cahaya apa lah? Visible light. Okey. So ni kawasan dia di mana dia berada. Kita nampak yang visible lah, yang lain ni semua kita tak nampak. So frekuensinya di sini. Okey. Exponent 14 macam tu. Kawasan dia. Okey, yang ni line spectrum. Okey, line spectrum ni asalnya daripada ni gas discharge tube. Yang tadi tu daripada white light. So, dulu fizik ni ada buat eksperimen ni. Okey, so untuk line spectrum, namanya pun line spectrum. So yang keluarnya dalam bentuk line. Maksudnya ada satu line. Yang tadi tu antara color, setiap color tu dia kita tidak nampak dia punya separation, tak nampak dia punya perbezaan. So yang ni memang ada bezanya. Ini ada satu, kemudian ada jarak besar, kemudian ada satu lagi line. Okey, contohnya macam ni. Okey, yang tadi tu kalau color merah dengan color yang lain tu dia ada overlap kan? Dia tak ada kosong di tengah-tengah tu antara dua color tu. Tapi untuk yang line spectrum ni dia ada satu, kemudian dia ada kosong, kemudian baru ada keluar lagi line yang lain. So yang ni kita panggil sebagai line spectrum. So line spectrum ni sebenarnya daripada visible light, cahaya yang boleh kita nampak. So yang tu yang kita boleh observe. Okay, macam mana line spectrum ni terhasil? Okay, tadi kita ada cerita untuk Bohr atomic postulate tu, bila elektron tu absorb energy, dia akan excite kepada higher energy level. Yang ni electron absorb energy and move to higher energy state. So daripada bawah, for example N1, absorb energy, dia akan excite to higher energy level. So the atom or the electron is said to be at excited state. So pada excited state, dia unstable. Nanti dia akan fall back to lower energy level. So semasa dia fall back, dia akan release energy. So masa dia release energy ni lah yang kita nampak dia sebagai line spectrum. Okay, yang ni line spectrum. Terhasil bila elektron drop daripada 6 to 2. Yang ni daripada 5 to 2. So setiap drop elektron daripada high energy level to lower energy level, dia akan release different wavelength ataupun different line spectrum. Yang ni kita panggil sebagai formation of line spectrum. Okay, yang ni paksinya ialah energy. So yang ni N1, N1 actually ada N1 sini. N1, N2, N3, yang ni ialah orbit. Yang kita lukis kalau dalam kita lukis begini kan, nukleus di tengah-tengah sini, sini ada N1. Kemudian sini ada N2 kalau dalam atom. Tapi dalam drawing kita tidak lukis dalam bentuk atom, kita lukis dalam bentuk energy level. So ini dipanggil dalam bentuk energy level. Okay, so dia hanya terhasil, line spectrum ni hanya terhasil bila elektron tu fall back daripada atas turun bawah. Okay, sebelum dia fall back dari atas kepada bawah, dia mesti dari bawah dulu. Sebab asalnya dia daripada bawah.
dia absorb energy, kemudian pada excited state dia unstable, so dia akan fall back. So semasa fall back tu yang dia akan form line spectrum. So kita ada 5 series of line spectrum. Okay, 5 series of line spectrum. Yang pertama ialah Lyman, L, Lyman, B, Balmer. Apa ini? Apa? Siapa yang bising tu? Ni fun. Okay, so Lyman series, okay, yang ni sebenarnya dia cerita tentang formation of line spectrum of hydrogen atom. Okay, hydrogen ada berapa elektron ya? Hydrogen ada berapa elektron? Berapa? Tu. Hydrogen. Elektron hydrogen. 1. 1. Okay. 1. Ya, hydrogen kan 1. Ya, Okay, madam, 1. so 1 elektron tu yang bergerak dari bawah pergi atas, dan lepas tu daripada kedudukan yang atas ni dia unstable, dia jatuh lagi. So ini semua pergerakan elektron. Kemungkinan elektron tu jatuh. So contohnya elektron tu dia daripada 1 dia pergi naik 2. Okey, pada kedudukan 2 dia unstable, jadi dia jatuh pergi 1. Apa kemungkinan lagi? Dia mungkin daripada 3 jatuh kepada 1. Okey, jadi kesimpulannya semua elektron bila dia jatuh daripada higher energy level kepada n equals to 1, dia panggil ialah Lyman series. Okey, untuk Balmer series, bila semua elektron tadi tu yang pergerakan tu dia drop to n equals to 2, namanya Balmer series. Ini semua cerita tentang kemungkinan di mana elektron hidrogen yang satu tu akan jatuh. Okey, kalau kepada 3 dia jatuh, kita panggil Paschen series. Kalau kepada 4 dia jatuh, Brackett series. Untuk jatuh kepada 5, Fun series. So kelima-lima series ni yang kamu perlu ingat di mana dia jatuh sebelum kita buat calculation. Okay, Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Fun. Okay, selalunya dulu kita buat ni. Kita buat ni, Lyman balik pasar beli payung. Okay, so untuk senang ingatlah. Lyman ni refer kepada drop kepada 1. So ini drop kepada 2. Paschen, pasar drop kepada 3. Untuk bracket drop kepada 4. Untuk fun, payung ni drop kepada 5. Okay, so kita simplifykan macam ni. So Lyman series, bila N1 dia 1. N1 ni ialah di mana dia jatuh, drop. So N2 ialah dari mana dia berasal, meaning excited state. Okay, ni region. Region ni maksudnya kawasan mana yang dia dijumpai. So yang kita boleh nampak hanya untuk Balmer series sebab dalam visible light. Kita tak nampak UV dengan IR ni. So kalau untuk Lyman series, okay, actually yang ni, table ni dia summarize untuk kita buat calculation, untuk calculation of lambda. Kita ada satu formula kan untuk calculate lambda tu. 1 over lambda equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. Okay, kita ada cakap untuk lambda ni sentiasa positif, so N1 mesti sentiasa lebih kecil daripada N2. Ini untuk calculation of lambda sahaja. RH ni kita akan guna yang 1.0 tu sebab dia ialah meter kan. Ada orang ke di sana? 1.097 per meter. Okay. Okay, so sekarang ni kalau contoh kan untuk kita calculate wavelength yang pertama terhasil dalam Lyman series. Okay, Lyman series tadi kita tahu semua elektron tu jatuh kepada berapa? 1. Okay, so 1. jatuh kepada 1. Sini contohnya, buruk pula. N1, N2, ini N3.
Okey, elektron yang pertama mesti jatuh kepada 1 daripada berapa? Paling tinggi sikit dari 1. Daripada? 4. Tinggi sikit daripada 1. 2. 2. 2. So Dua. daripada 2 kepada 1. Jadi first line ataupun line yang pertama dalam Lyman series terhasil bila elektron tu jatuh daripada 2 kepada 1. So kita gantikan N1 ni berapa? Kalau first line Lyman. N1 equals to N1 equals to N1 ni mesti lebih kecil daripada N2. 1. 1. Ya, N1 1, N2 2. 2. Betul. Okey. Yang ini dia tak sama macam calculation untuk energy. Kalau energy dia ikut N1 tu ialah initial, N2 tu ialah final. Jadi tak kisah siapa kecil, siapa besar. Betul kan? Tapi untuk wavelength, dia mesti N1 ni sentiasa kecil daripada N2 untuk jadikan dia sentiasa positif. Okey, so yang ni faham tadi kalau untuk first line dalam Lyman, kita tahu Lyman semua elektron tu akan drop kepada 1. Jadi yang pertama untuk jatuh kepada satu yang terdekatnya ialah 2. Okey, so kalau second line dalam Lyman daripada berapa kepada berapa? N1 dia berapa? 2. 2. Dia sekarang ni serinya ialah Lyman. So kalau Lyman semuanya drop kepada 1. 1. Jadi N1-nya sentiasa 1. 1. Ya. Okay. Sebab second line kan, so dia mesti jatuh kepada 1. Cumanya daripada berapa? Daripada? Ya, daripada 3. 3 kepada 1. So N2-nya ialah 3. Boleh? Faham ni? Faham, madam. Okay, Faham, madam. kita cuba yang lain. Kalau untuk Balmer. Okay, Balmer sekarang ni semua elektron tu drop kepada? 2. 2. Okay, so kalau drop kepada 2, macam ni kita buat di sini. So ini N2, sini N3. So untuk first line terhasil bila elektron tu drop daripada berapa kepada berapa? First line dalam Balmer. From 3 to 2. 3 kepada 2. Yes, From 3 to betul. Ya, 3 to 2. So N1 untuk 3 pergi 2. Ya, 3 pergi 2. So N1-nya berapa? 2. 2. N2? 2. N2? N2 dia is equal to 3. Ya, betul. N2 equals to 3. Ya, betul. Faham sudah ni? Okay, so kita just kejap. Sebelum kita belajar calculation ya, kita make sure kamu betul-betul faham ni. Okay, madam. Okay, tadi Lyman sudah. So Lyman, kemudian Balmer. Okay, sekarang ni saya nak calculate wavelength untuk 1 over N1 square minus 1 over N2 square. So N1 mesti sentiasa kecil daripada N2. Okay, saya nak calculate untuk third line in Balmer series. Okay, third line yang ketiga. So untuk sebelum kita calculate N2, kita kena tahu kalau Balmer dia sentiasa N1-nya berapa? Dia drop kepada berapa? 2. Drop kepada 2. So sekarang ni kita nak calculate untuk N2. So kalau third line N2 dia berapa? 3. 3. Kenapa 3? 3. It's 4.
Oh, Sebab the first line is 2. 4. Dua. Empat. Second line is 3. And the third line is 4. Sebab dia chapter line. 4. Berapa kamu agak-agak berapa? Third line dia is 4. equal to Madam. 4. 4. 4. Ya, sorry madam. Untuk hasilkan line ketiga. Okey, kita tahu kalau untuk hasilkan line pertama dia daripada 3 kepada 2 kan? 2. Ya. Ya, madam. First. Kalau line kedua, From 4 to... Oh, it's 5. Okay. Oh, 5. 5 Okay, kan? 5 to 2. Okey, so sepatutnya N2 dia ialah 5. 5. 5. 5. Okey, macam ni. Untuk supaya kita senang calculate, kamu tengok, ingat macam ni je. Kalau dia cakap, dengar ni, siapa yang bising tu? Kalau third line, third ni maksudnya 3 kan? Okey, katalah kita tak tahu N2 dia berapa. Kita sekarang sedang memikirkan berapa N2-nya. Tapi kita tahu Balmer ni semuanya akan drop kepada 2. So untuk kita tahu dia N2, third line, third ni 3. 3 tambah 2 berapa? 5. 5. Ya, itu macam tu caranya. 5. Kalau, okey tadi kita cuba lagi. Kalau second line Balmer. Second line kita tahu N1 Balmer mesti 4. N1-nya 2 kan? Ya. Okey, kemudian 2 tambah dengan 2. Jadi 4. 4. Jadi N2-nya ialah 4. Macam tu. Okey, kalau sixth line in Balmer. Daripada berapa? N1-nya berapa? N1-nya mesti sentiasa 2. So N2 ya betul 8. 6 plus 2. Boleh faham macam ni? Faham. Madam. Okey. Madam. Madam. Kita cuba contoh soalan. Okey, soalannya how ada mau tanya? Madam. Ya. Kan yang slide tadi tu yang warna oranye tu boleh ke madam buat besar tadi? Mungkin anda dah buat yang slide warna oranye tadi tu, yang kolom. Ini. Bukan yang ada Balmer segala macam tu. Ini. Series tu kan, contoh alignment N-nya 1. Kalau contoh bracket tu dia punya line 4. Jadi maksudnya kalau mau cari yang macam guna trik yang madam tadi tu, jadi tambah je lah kan. Contoh bracket sekian-sekian begitu. Betul. Nanti, siapa yang bising tu sekejap. Kalau bracket series, kita tahu semuanya jatuh kepada 4. Kalau dia nak first line bracket, first tu maksudnya 1 kan? Jadi, jadi N2-nya 1 tambah 4. Jadi 5 N2-nya. 5 kepada 4. Okay, faham madam. Thank you. Macam itulah kita guna, senang. Okay, so soalannya. Okay, kita pergi contoh soalan ni. Okay, ni soalan tutorial. Itu graf kena hafal. Graf mana tadi? Mana ada graf? Cara lukis grafnya. Oh, tu bukan graf, tu energy level namanya. Energy level yang ini. Iya. Ini bukan graf, ini namanya energy level. Energy level ni, kalau kamu yang ni yang kena hafal ni yang ini. Leman balik pasar beli payung ni. Kamu tahu leman ni maksudnya semua elektron tu drop kepada 1. Daripada berapa? Daripada atas daripada 1. Atas daripada 1 tu berapa? 2, 3, 4, 5 macam tu. Sampai infinity. Kamu kena hafal dia punya siri tu, dia drop kepada berapa. Itu saja. Nanti kamu bolehlah lukis ni. Bukan kita mau lukis semua ni. Kita lukis bergantung dengan soalan yang ditanya tu. Oh, hafal series only lah. Ya, betul. Hafal series dan di mana dia drop. Kamu kalau kamu hafal dia alignment semua ni tapi kamu tak tahu dia drop kepada berapa pun tak boleh juga. Kena tahulah dia punya sequence alignment drop to 1, Balmer drop to 2, Paschen drop to 3 macam tu. Okay. Madam, Ya. perlu lukis kah? Apa tu? Soalan?
perlu lukis. Ya, memang lukisan. Soalan ada lukisan. Nanti kita go through. Sabar. Bertenang. Okey. Okey, ni soalan yang simple dulu. Okey, soalannya dia tanya. Okey, soalan tutorial ni. Okay, how is the second line in bracket series produced? Okay, ada yang mau jawab? Macam mana si second line dalam bracket terhasil? Bracket tadi dia drop kepada berapa? 4. Okay, jadi So second line dia second line dia 5. Second Six. line dia 6. 6. Yeah. 5 to 4 is 1. So 6 to Eh. Yelah 6 sama. 4 plus 2. 6 to 6 to 4. Okay, apa ayatnya? Kena buat dalam bentuk ayat ni. Ayat kah? The second line of bracket series is produced when electron Falls back from 6 to 4. Macam tu. dia mau ayat tu fall back. Betul. Sebab ada kemungkinan dia tak cakap fall back sebab dia hanya terhasil bila elektron tu fall back. So when electron fall back Okay. from 6 to 4. SIX 6 6 energy level level. to kepada 4 kan? Okay, Yeah. 4 energy level. Level. Okay, daripada 6 kepada 4. So keywordnya sini fall back. Okay, yang keyword kedua 6 energy level 2 kepada 4 energy level. So bracket tadi kita tahu dia drop all electron drop to 4. So dia mau untuk second. So kita buat 4 plus 2. Jadi kita dapat 6. So dia bermula daripada 6 kepada 4. 4. Okay. Soalan yang seterusnya. Calculate the wavelength. Okay, ini kita apply yang tadi juga tu ni. Calculate the wavelength for the fourth line in Lyman series. Okay, kita determine dulu N1 dengan N2 dia. So N1 Lyman, 1, N2 1. 5. 5, 2. And 2 is equal to 5. betul. 5. 4 plus 1 kan 5. Okay, formula apa yang kita boleh guna untuk calculate wavelength? 1 over lambda. Betul, 1 over lambda 1 over lambda equal to equals to R. RH. yes, RH 1 over n square. 1 over N1 1 square over n N1 square square minus N- 1 over n2 square. N2 square. 2 square. Okay, good. So N1 substitute 1, N2 substitute 5. So RH berapa value-nya? Which one? We use the wavelength 1.097. Yang meter. Ya betul, yang meter tu. Meter. Betul. Meter 1.097. Okay, yang meter punya kan? Okay. So gantikan semua nilai ni. So calculate nanti dapat 1 over wavelength then calculate wavelength saja. So wavelength ni nanti dapat dalam meter. Okay, selalunya soalan dia suka tanya dalam nanometer. Nanti convert lah daripada meter kepada nanometer. Tahu kan conversion ni? Nanometer. Meter kepada nanometer. Darab Darab 10 kuasa. 10 negatif 9. Betul. Okay. Okay, nanti 9.
Nanti calculation ni yang penting kamu tahu nak determine N1 dia berapa, N2 berapa dan which formula yang kamu perlu guna untuk calculate. Okay kan? Okay. Okay. Okay, madam. Okay, ni pun boleh tengok dalam notes. Ini summary dia untuk semua series tu. Okay, so dia ini Lyman. Ini Balmer, so drop to 2. Ini series Lyman drop to 1. Ini Passion drop to 3. Bracket drop to 4. Untuk Fun drop to 5. Okay, ini dia punya, ini kita panggil dia ialah energy level diagram. Energy level diagram. Okay, energy level tu dia ada level. Level ni inilah N1, N2, N3, N4 levelnya. Okay, kalau kamu tengok masa kita lukis energy level diagram ni, antara N2 dengan N1, dia punya distance dia besar kan? Sebesar ni. Okay, kemudian N3 dengan N2 dia kecil sikit, semakin tinggi dia jadi semakin rapat. Okay, yang ini menunjukkan dia punya perbezaan antara dua level tu, menunjukkan beza antara N1 dengan N2 energinya sangat besar compare dengan beza energi antara N4 dengan N3. Sebesar ini different energinya untuk antara 4 dengan 3. Tapi untuk 2 dengan 1 differentnya sebesar ini. Okay, jadi semasa kita lukis energy level diagram, kita perlulah lukis ikut separation yang besar tu. So 1 dengan 2, dia punya distance besar, tapi semakin tinggi dia semakin rapat. Okay, ada soalan? Tiada? Tak ada, Madam, madam. madam. Okay, dan yang ini kita panggil tadi apa? Energy level diagram. Kemudian kita ada satu lagi dalam bentuk begini. Okay, dalam bentuk macam ni, panjang begini. Kamu tengok yang ini dilukis satu line. Ini line ni terhasil bila apa? Dia drop daripada berapa ni? 3 kepada 2 kan? Yang ini. Dia akan hasilkan yang lain ni. Okay, yang ini 3 kepada 2. Kemudian yang ini 4 kepada 2. So 4 kepada 2 dia beza sikit. Jarak jauh sikit ni. 4 kepada 2. Kemudian 5 kepada 2. Semakin dia tinggi energi tu dia jadi semakin rapat. Ni 5 kepada 2. Ya, kamu nampak ni besar sikit distance-nya kan? Okey, yang ini kecil. Ya. Kemudian makin lama makin rapat ni antara satu sama lain dia ni. Dia sama juga macam kita lukis energy level. So bentuk begini kita panggil ni namanya emission spectrum ataupun spektrum lah sebenarnya. Spektrum. Okey, dia actually benda yang sama, pergerakan elektron dari atas turun bawah tapi dalam bentuk yang berbeza. Kalau yang ada paksi ni, ada exist energy ni, kita panggil energy level. Tapi kalau dalam bentuk begini, kita panggil emission spectrum. So dalam soalan, ada dua kemungkinan ditanyalah, sama ada energy level ataupun emission spectrum. Dan semasa kita lukis tu, make sure kita punya ni, yang gap ni, bila semakin daripada bawah, kita jauh dulu beza ni, besar, semakin tinggi energy level dia akan jadi semakin rapat macam ni lukisan tu. Nanti yang ni boleh tengok dalam notes ya. Oh. Okay, madam. Ini mau habis sudah ni, kita pergi untuk notes lagi satu. Tutorial. Okay, bolehlah kita calculate yang ini. Okay, example calculation using Rydberg equation. So soalan yang tadi ni, calculate the wavelength for the first and the onset of the continuum limit of the Lyman series. So dia nak kita calculate untuk wavelength. So apa formula untuk wavelength? Keluar pula. Mana? Ya, sini. 1 over lambda equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. So sekarang dia nak first line. So kalau first line, N1 1. 1. Okay, line Z, N2 2. 2. Okay. N1 1 and 2 2. Okay, so calculate dapatlah wavelengthnya ini dalam meter. So next dia nak untuk
Quantum limit. Quantum limit ni maksudnya yang paling luar. Kalau kita lukis atom, N1 ni di sini. Yang paling luar berapa? Paling keluar. Jauh daripada nukleus. Yang paling luar sekali. Okay. N1 dia tetap sama kan? N1 nya tetap 1 sebab dia Lyman. Sekarang ni N2. Yang paling luar sekali. Jauh daripada nukleus. Berapa? 2. Infinity. 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 Okay. So 1 over infinity square dia ialah 0. So kalau dari kalkulator kamu tekanlah 9999 sampai habis dari kalkulator ni nanti dapat 0. Tapi tak perlu kira lah sebab dia 0. Okay, so itu value-nya untuk lambda bila dia punya energinya yang paling besar. N yang paling besar. Miss, kenapa constant dia lain from before? Apa tu? Rydberg constant. Rydberg constant yang ini? Ya. Yang ni kita nak calculate apa ni? Lambda. Lambda. Kalau nak calculate lambda ataupun wavelength, kita guna yang ni. Ini kan yang meter tu. Yang per meter unitnya. Kalau yang 2.18 tu, eksponen negatif 18 tu unitnya joule. So yang unit joule ni untuk calculate energy kan? So yang ni tak boleh guna sebab ini kita nak calculate wavelength. Wavelength yang inilah. Rydberg yang ini. Ada 2 kan Rydberg constant? Ya, madam. Okay. So sebelum habis kita cuba dulu ni exercise 2. Okay, the difference in energy between second and third orbit of hydrogen. Okay, soalannya calculate frequency. Difference in energy tu maksudnya apa? Delta E kan? Ya, delta E. Okay, delta E nya dia bagi 3.03 eksponen negatif 19. So dia nak calculate the frequency. Frequency. Okay. Apa formula frequency kalau kita ada ni? Delta E. Delta E Delta equal to E V. Ya. Betul, HV. So V ni ialah frekuensi tu. H ni Planck constant. Planck constant berapa value-nya? Okay. Planck constant. 6.63 eksponen negatif 34. Okay, betul. 6.63 eksponen negatif 34. Okay, so boleh calculate kan? Ini kita ada. Planck constant pun ada. Bolehlah calculate untuk frekuensi. Okay, dan soalan yang seterusnya. Calculate the wavelength of the first line in Balmer series. So, formula apa ni? Nak calculate untuk wavelength. 1 per lambda kami. Betul? Lambda. Mana lambda RH? RH 1 per 1 over N1 square N1 square minus 1, 2 square. Betul. Okay, so kalau first line N1 Balmer ni. N2. Ya, N1 equals to 2. Balmer kan? N2? Yes, 3. Betul. Okay, kalau last line N1? N1 2. 2. N2? Infinity. Betul. Infinity. Ya, infinity. Okay, ada soalan yang susah lagi untuk calculation ni, tapi untuk kali ni kita cuba yang ni je dulu. Okay, ini tak perlu lagi panjang nanti. Nanti kita buat calculation. Okay, actually kamu boleh go through dalam soalan tutorial. Soalan tutorial ni ada ni, banyak calculation tentang yang ini. Ada soalan yang mencabar juga dan soalan yang basic pun ada. Okay, so kesimpulannya untuk hari ni kita dah belajar yang 5 formula tu. Okay, kemudian kita dah belajar yang 5 series of hydrogen atom. 5 series of hydrogen atom tu refer kepada apa?
Laiman, Laiman Balma. Balma, Laiman Balma. Laiman Bracket. balik passion, bracket Passion. dengan bracket dan passion. Laiman balik pasar Fun, beli ya. payung. Ya. Laiman balik pasal beli payung. Betul. Okey. Itu saja. Okey, so kamu ingat yang itu, nanti ingat di mana di drop, bolehlah Okay, kamu calculate. Okey. Thank you, So, madam. actually ada juga ni kamu boleh tengok di mana sudah ya YouTube-nya ni. Di YouTube. Hilang sudah ni. Tahu kan yang siri pensyarah kimia tu? Ya, kami ada buat video tu, ada sudah dia upload tentang video untuk chapter 2 ni. Kamu tengoklah di sana. Okay, Ya. madam. Ya. Okay. Okey. So, Yang video madam lain lagi lah tu. video saya yang inilah, yang kita bercakap ni lah video saya. Yang tu lain lagi. Okay. Okey, yang itu video yang Okey, memang untuk setiap subtopik tu. Yang setiap lecturer dia akan buat video tu. Nanti kamu tengok sana lah. Mungkin boleh faham dapat idea dari situ. Okay, Okay? madam. Okay. So, apa-apa nanti kita boleh bincang di kelas, boleh tanya di kelas. Okay, thank you untuk hari ni. Thank you, Madam. madam. Thank you, madam. Okay, boleh. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Good night. Bye. Hey, madam. Good night, Bye. guys. Thank you, Miss. Bye, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you.